Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? InsyaAllah hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji persediaan untuk kamu exam. Saya rasa kamu akan exam dalam bulan Julai. Dah exam belum? Kan? Exam bulan Julai betul? Ke ada yang dah exam? Ini satu sekolah ke? Balkis, Sabrina, Syafiqah sekolah lain. Okey. Boleh dengar? Testing? Boleh. Boleh ya? Okey. Hari kita tengok topik-topik hari ni simple je, kejap je insya-Allah. Saya salah topik lah tu. Ni topik ni sebenarnya dia ada combination dengan topik form 5. Tak apa nanti kita skip dulu kejap. Kan? Okey. Kita tengok topik yang pertama hari ni kita akan bincangkan tentang persamaan serentak melibatkan sistem of linear equation. Sistem persamaan, selesaikan sistem persamaan melibatkan 3 unknown. Okey. Jadi saya akan salin dulu soalan dia. Kamu kan? Dekat sini persamaan dia nombor 2. Sini soalan nombor 2. 7x tambah 5y tolak 3z sama dengan 16. Kemudian 3x tolak 5y campur dengan 2z sama dengan negatif 8. Yang ketiga 5x campur 3y tolak 7. Alamak, panjangkan. 7z sama dengan 0. Okey, kat sini saya akan menggunakan kaedah penghapusan. Biasanya sebab saya nampak kat sini untuk nombor 1 dan nombor 2 ni kalau kita tengok kita ada 5y kat sini. Dia dah cantik dah ni. Dah sama. Jadi kita boleh hapuskan 5y dengan cara negatif positif iaitu kita tambah. Bila kita tambah, kita akan tengok bahawa 5y itu akan terhapus. Okey. Jadi saya akan bawa dia ke sebelah sini. 7x campur 5y tolak 3z sama dengan 16 tambah dengan 3x tolak 5y campur 2z sama dengan negatif 8. Bila kita tambah sini 2 ni akan habis, hapus. Yang ini kita akan dapat 10x sama dengan 16 tolak dengan 8, kita akan dapat 8. Jadi x kita kat situ kita akan dapat 8 per 10 maksudnya 4 per 5. Dapat x. Macam mana boleh dapat Saya tersilap pula. Sorry. Saya terlupa ada seorang lagi. Okey. Negatif 3 campur dengan 2 kita akan dapat negatif z. Tiba-tiba senangnya dapat x ni. Aduh. Negatif z kan. Okey. Kita dapat equation nombor 3 sepatutnya kat sini. Nombor 3. Nombor 4. Sebab ni nombor 3. Boleh Okey. Okay, sekarang kita tengok seterusnya. Bila kita satu ni dah hapuskan kita dah hapuskan apa y. Okey, yang satu lagi pun satu combination lagi pun kita kena hapuskan y juga. Contoh saya akan pilih sekarang ni saya akan pilih 2 dengan 3 pula. Okey. Tapi bila saya tengok 2 dengan 3, y saya tak sama kat sini. Seorang 5, negatif 5, seorang lagi positif 3. Jadi apa saya buat? Yang atas ni saya akan darabkan dengan 3. Manakala yang bawah ni kita kena darabkan dengan 5. Baru dia jadi nombor dia cantik. Okey. Ni kita tengok saya akan bawa. Nombor 2 tu saya akan darabkan dengan 3. Dia akan jadi 9x tolak dengan 15y campur dengan 6z sama dengan negatif 24. Bawah ni akan jadi 25x campur dengan 15y tolak dengan 35z sama dengan 0. Dah, settle. Okey. Kat sini terus kita boleh negatif positif sama macam tadi kena tambah. Jadi yang ini akan habis. Y yang tinggal adalah X 25 campur dengan 9 dapat 34. X Z kita ada 6 tolak dengan 35 kita akan dapat negatif
Berapa ni? 29. Z sama dengan negatif 24 campur kosong negatif 24. Cuba kamu cek kejap betul ke? Kadang-kadang saya kira salah ni. 6. Betul. Okey. Ini saya akan dapat persamaan saya yang nombor 5 kat sini. Nombor 5 dengan nombor 4 dua-dua ada Z dengan X saja, nampak? Dua-dua Z dengan X saja. Tapi nombor dia pelik kan? Besar nombor dia, pelik-pelik nombor. Okey. Dia apa saya buat? Saya akan combinekan dua-dua ni. Cuma masalah kat sini, kalau kau tengok kat sini kita ada Z kita 1, yang ni 29. Kalau kita darab semua ni dengan 29, kalau kita pakai penghapusan, panjang cerita. Kan? Tapi tak ada masalah. Sebab saya dah pakai penghapusan, saya akan teruskan dengan penghapusan. Jadi Z 29, yang ni saya akan darabkan dengan 29. Sama. Jadi bila darab 29, kita akan dapat 290X tolak 29Z. Nombor besar. Dan sama dengan 8 darab 29. Mana kalkulator saya? 232. Okey. Ini saya bawa ke sini. Saya akan dapat kat sini 290X tolak dengan 29Z sama dengan 232. Kan? Okey. Dah dapat macam ni, kita dah boleh hapuskan seorang lagi iaitu Z pula. Bila kita hapuskan Z, yang ni negatif-negatif maksudnya kita akan tolak kat sini. Jadi kita akan ambil kalkulator. 290 tolak dengan 34. Saya akan dapat 256. Habis. Sama dengan 232 tolak dengan negatif 24. 256. 256. Okey. Negatif 256. Jadi kita akan dapat X sama dengan 1. Okey. Bila X Cikgu, kenapa ada negatif? Mana? Dia tolak kan? 232 tolak negatif 4. Negatif 24 kan? Ni sebab saya susun daripada atas ke bawah ni tolak. Saya susun ni, tolak ni. Yang ini tolak ni. Saya susun. Kalau kamu kira besar kecil pun tak apa, tak ada masalah. Negatif mati, jawapan sama. Okey, faham. Okey. Jadi kita dapat X1, bawa sini, kita akan dapat kat sini 290 kali 1 tolak 29Z sama dengan 232, sosok nombor. Negatif 29Z sama dengan 232 tolak 290. Negatif 58. Negatif dengan negatif mati nanti. Kita akan dapat jawapan kita Z dapat 2. Okey. Tinggal seorang lagi belum dapat iaitu X. X kita boleh dapatkan X pula. Y. Y kita boleh dapat dekat yang 3 orang ni. Saya akan ambil yang paling atas sekali lah. Jadi saya akan ambil 7X 1 campur dengan 5Y tolak dengan 3Z kita 2 sama dengan 16. Dan last kali kita akan dapat 5Y sama dengan 7 tolak dengan 6 tinggal 1. 1 bawa sebelah akan dapat 16 tolak 1, 15. Jadi Y kita dapat 3. Ini salah satu cara kita selesaikan sistem persamaan kita dengan menggunakan teknik penghapusan kan. Dia panjang sikit kalau boleh, tapi sebab markah dia 7 berbaloi kita buat. Okey. Cuma dia kamu boleh juga gunakan satu lagi teknik. Kita panggil teknik apa? Teknik penggantian kan. Penggantian boleh juga. Teknik penggantian boleh guna juga kat sini.
Boleh faham Okey. Cuma jaga-jaga nombor-nombor dia, besar-besar nombor ni. Saya tak pakai pergantian sebab apa? Dia kalau nombor semua nombor ada, semua ada nombor ni, dia tak ada single semua nombor. Bila kita buat pergantian, dia akan melibatkan pecahan. Sebab tu saya tak suka. Kan? Sebab tu biar panjang sikit tapi boleh kira lah insyaAllah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya yang ini skip dulu Yang ini dia ada combination dengan pembezaan. Sebab tu nanti kita tengok. Kamu tak belajar pembezaan lagi. Okey, ni nombor 4. Yang ini pendek sikit sebab ini sistem persamaan dan serentak melibatkan 2 persamaan sahaja. Tapi markah dia 4. Dia ada kurang markah. Markah dia 5. Tadi 7. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok nombor 4, dia bagi persamaan 4x campur 3y tolak 8 sama dengan 0. Satu lagi dia bagi x kuasa 2 tolak xy tolak 8 sama dengan 0. Yang ini tak boleh buat apa. Kita terpaksa gunakan kaedah yang saya panggil penggantian. Macam mana pun kena pakai penggantian. Okey. Cuma kita tengok kat sini, bila kita gantikan, yang kita tentukan kat sini nampak, ni ada kuasa 2. Ini tak ada kuasa 2. Maksudnya ini linear. Ini tak linear. Okey, biasanya kita akan masukkan linear ke dalam tak linear. Cuma nak pilih siapa? Tapi cara dia senangnya bila kita tengok dekat tak linear ni unknown mana yang sikit. Kalau dia ada sikit, maksudnya senang pilih. Contoh kat sini kita nampak y seorang-seorang aja. Kalau x kena buat 2 kali. Jadi kita akan pilih y kat mana? Sini. Kita keluarkan y kat sini, 3y sama dengan pindah sebelah 8 tolak dengan 4x. Jadi kita akan dapat kat sini y sama dengan 8 tolak dengan 4x per dengan 3. Bawa yang ini ke sebelah sini. X kuasa 2 tolak x. Masukkan y kita 8 tolak 4x per dengan 3. Tolak 8 sama dengan 0. Okay, kat sini akan wujud satu masalah yang kita tak suka iaitu melibatkan pecahan. Okay, kita akan hilangkan pecahan ni dengan darab semua orang dengan 3. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak dengan x. 8 tolak 4x. Tolak dengan 24 sama dengan 0. Okey. Kemudian apa? Masalah seterusnya ada kurungan. Jadi kita kena kembangkan kurungan ni pula. Jadi kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 8x campur dengan 4x kuasa 2 tolak 24 sama dengan 0. Okey, susun bagi jadi cantik. 3 campur 4 dah jadi 7x kuasa 2 tolak 8x tolak 24 sama dengan 0. Kamu ambil pakai kalkulator untuk fakturkan ni terus. Okay, cuba try faktur tak? Berapa? Tujuh. Negatif 8. Dan negatif 24. Uish, perpuluhan ni. Kau dapat perpuluhan ke? Sama? Perpuluhan. Oh, patutlah sebab soalan tu. Saya tak baca soalan habis. Soalan dia kata apa? Beri jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey? Jadi kalau dibagi dalam bentuk perpuluhan macam ni, maksudnya kita tak boleh pakai factorization biasa yang ada kurungan tu tak boleh pakai. Kan? Jadi apa kita buat? Kita tak boleh buat ni dulu. Dapat perpuluhan tadi. Kan? Jadi saya kena buat formula. Untuk selesaikan menunjukkan cara penyelesaian dia adalah
salah satunya boleh menggunakan formula iaitu X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC per dengan 2A. Dan kita hanya perlu gantikan nombor saja. B kita adalah negatif 8 campur tolak. B kuasa 2 adalah negatif 8 kuasa 2 tolak dengan 4A 7 C negatif 24. Okay, per dengan 2A 7. Tapi kita tak kira ni. Ya, kita kira yang tadi kita buat tu. Kita pakai kalkulator dia. Kita dapat negatif 1.366. Tengok, 3 tempat perpuluhan. Satu lagi kita akan dapat 2.509. Yang ni kita tunjuk salah satu jalan kerja. Okay. Ni cuba kadang-kadang ada pelajar dia terlupa buat yang ni, dia buat jawapan terus. Kadang-kadang ada setengah pemeriksa dia ambil yang markah dia okey, tak ada masalah. Kan? Dah dapat X, terus dapatkan Y kita bawah dia. Y sama dengan 8 tolak dengan 4. Masukkan X ni Y kita. Negatif 1.366 per dengan 3. Dapat jawapan. Yang ini yang kedua. Y sama dengan 8 tolak 4. 2.509 per dengan 3. Okey, tekan kalkulator. Kan? Biasanya saya akan tulis dulu baru saya tekan kalkulator. Dapat perpuluhan juga Dia perpuluhan juga biasanya. 8 tolak 4 negatif 1.366 bahagi 3. Nak 3 tempat perpuluhan juga. 3 juga. Oh, 9.821. 9? Kenapa Point saya 821. yang ni? Oh. Kenapa saya dapat lain ni? Sekejap ya. 488. Sekejap saya tengok. Betul lah cikgu punya betul. Kamu salah kat mana? Salah tekan Saya tekan kot. Bahagi belakang bahagi belakang. Okey. Ni betul Okey. Betul. Sebab dia apa kadang-kadang kita mungkin saya tahu saya cek tengok Saya terus buat yang per tu. Yang 8 tolak 4. Lepas tu dalam kurungan negatif 1. Oh, terus per 3. Point 3. 8 tolak 4. Cuba tekan sebelah ni. Sama. Tengok. 509. Biasanya saya tekan sama dengan dulu. Sama dengan dulu baru bahagi 3. Negatif 0.679. Cuba cek tengok. Betul. Betul Okey. Nanti tekan kalkulator nanti apa? Kamu pakai kalkulator yang hitam ke putih tu? Hitam. Warna hitam. Warna hitam okey lah. Warna hitam dia macam saya punya. Dia kena tekan, saya tekan ni dulu, tekan sama dengan baru bahagi 3. Saya buat satu-satu. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, yang ini kamu dah belajar iaitu apa? Nombor 5 ni, fungsi. Okey, tengok Kamu tengok kan saya punya susunan tu pun kadang pelik juga. Saya susun dia cepat balik. Kamu punya dapat susunan lain, saya pun susunan lain. Tapi soalan sama je, susun. Okey. Saya pakai whiteboard Whiteboard saya dah kotor. Tak apa, whiteboard senang sikit. Kotor teruk ni. Okey, nombor 5
Nampak kan? Okey. Nombor 5 kat situ dia bagi tahu kat situ soalan dia. Suatu fungsi ditakrif sebagai f(x) sama dengan h(x) campur k kan. F(x) sama dengan h(x) campur k. Saya akan salin dulu kat sini. Sini nombor 5. Okey, f(x) sama dengan h(x) campur k. Kemudian dengan keadaan h dan k ialah pemala, diberi bahawa f negatif 1 sama dengan negatif 11 dan f2 sama dengan 7. Okey, soalan nombor 1, cari nilai h dan k. Cari nilai h dan k. Nombor 2 kat sini. Seterusnya, cari nilai bagi f1. Dia bagi kat sini 4 markah untuk bahagian ni kan. Okey, jom kita tengok macam mana. Saya marker, okey. Jadi kat sini kalau aku tengok, persamaan dia bagi kat sini, dia bagi dalam bentuk ada unknown kat sini. Apa kita buat? Kita kena pecahkan persamaan dia. Apa maksud f negatif 1? Saya akan tulis kat sini f negatif 1 11. Negatif 11 ni. 11 ini yang kita akan gantikan. Maksudnya dia akan jadi apa? Tempat x ni akan gantikan dengan negatif 1. Dia akan jadi h negatif 1 campur k sama dengan negatif 11. Yang ni kita darab. Kita akan dapat negatif h campur k sama dengan negatif 11. Persamaan kita pertama. Yang kedua, sini f2 sama dengan 7. Bila f2 sama dengan 7, sama kita gantikan h, gantikan x dia dengan 2, campur dengan k sama dengan negatif 11, negatif 11 7. Jadi kita akan dapat 2h campur k sama dengan 7. Jadi kita kena buat persamaan serentak. Sama macam tadi. Kita dah belajar dalam sistem persamaan. Kita susun je. Yang ini saya akan susun ke bawah ni. Negatif h campur k sama dengan negatif 11. Jadi k dengan k ni dah sama. Jadi saya tolak. Jadi saya akan dapat 2h tolak campur jadi 3h. Sama dengan k habis. 7 tolak 11 akan dapat 18. Jadi h sama dengan 18 bahagi 3. Kita akan dapat 6. Okey. Bila dapat h, kita boleh bawa masuk ke sebelah sini sebab ini kosong lagi. Saya masukkan negatif 6 campur k sama dengan negatif 11. Jadi k sama dengan negatif 11 campur 6. Pindah. Dapat negatif 5. Dan kita dapat h, dapat k. Nombor 1. Dapat ni. Yang ni senanglah buat f1. Jadi apa f1 je? So f1 adalah sama dengan h dah ada. 6. X kita 1. Kemudian k kita pun dah ada negatif 5. Jawapan kita akan dapat 6 tolak 5 dapat 1. Ini 4 markah. Boleh ikut ke? Boleh faham? Okey. Fungsi agak senang kot. Boleh kan? Okey. Syafiqah diam hari ni. Betul-betul buat soalan ni. Kan? Okey, cikgu. Boleh Dah exam ke Syafiqah? Saya dah. Dah exam? Oh, Alhamdulillah. Kan? Okey. Cikgu, saya fikir lagi soalan log yang saya tanya cikgu tu, cikgu. Ya ke? Ya. Masuk exam? Bukan. Saya buat tapi kan tak jumpa jawapan. Oh, ya ke? Saya pun tak perasan. Ya. Yang cikgu suruh tengok YouTube tu tapi saya tak dapat juga jawapan. Oh, yang tu nanti saya tunjuk. Yang 3 tu kan? Yang saya kan ada bagi 2 gambar. 3, 5, 15. Yang tu. Yang tu okey.
Tak dapat jawapan? Kita tengok. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Nombor 4. Nombor 5B. Okey, nombor 5B. Kita tengok soalan dia bagi kat situ diagram. Dia bagi satu diagram. Okey, balik lagi cantik. Cantik ke ni? Ya kan? Okey. Dia bahagi ni, dia bahagi macam tu. Sini A, B, C, S, P, Q, R. Sini X campur 2, sini X campur 4, sini X tolak 1. Sini 3X. Dia bagi Okey. Diberi bahawa luas kawasan berlorek. Aduh, mana loreknya? Saya rasa yang ni kot. Luas kawasan berlorek ialah 69. Kan? Luas kawasan berlorek sama dengan 69. Soalan dia, bentukkan satu persamaan kuadratik. Kan? Bentukkan satu persamaan kuadratik. Jadi kita kena buat persamaan kuadratik kat sini. Dia bagi luas kawasan berlorek, kita kena bina luas kawasan berlorek juga. Apa idea kita untuk luas kawasan berlorek? Kita nyatakan dalam bentuk lukisan boleh. Contoh macam ni dalam bentuk lukisan. Luas kawasan berlorek adalah sama dengan luas yang besar tolak dengan luas yang kecil. Luas yang besar yang melibatkan dia adalah 3X dengan X tambah 2. Manakala luas yang kecil hanyalah melibatkan X tolak 1 dengan X tambah 4. Jadi dia sama dengan 69. Jadi saya akan buat kat sini dulu. Luas maksudnya 3X darab dengan X campur 2. Tolak dengan X tolak 1 X campur 4. Sama dengan 69. Kembangkan 3X kuasa 2 campur 6X tolak dengan yang ini. Kalau tolak dengan dua kurungan, kamu tak boleh buat terus, kena buat kotak dulu. Kena kembangkan ni dulu. X kuasa 2 campur 4X tolak X tolak 4. Sama dengan 69. Buka kurungan. Kita akan dapat, boleh kita tulis 3X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tinggal 2X kuasa 2. 6X tolak dengan 4X tolak, bukan 4 tolak 1, 3. 6 tolak 3 akan jadi 3. Nombor belakang dia, negatif dengan negatif akan jadi positif. Akan jadi positif 4 tolak 69. Dan kita akan dapat 2X kuasa 2 campur 3X tolak dengan 65 sama dengan 0. Okey. Soalan dia tak minta kita selesaikan. Soalan tu dia hanya minta bentukkan satu persamaan kuadratik. Dah siap. Setakat tu je dia bagi. Okey, tak perlu kamu siapkan. Boleh? Okey. Sekejap saya dah ambil ni. Dah ambil Padam kejap. Mana saya punya pemadam tadi? Pemadam kain tu campak-campak je. Okey. Ni contoh soalan. Soalan ni senang je. Okey, sekejap kita buat soalan yang Sepika tanya tu. Sepika cuba tengok sama tak soalan dia. Saya rasalah. Kan? 3P sama dengan 5Q sama dengan 15R. Diberi. Betul Kejap cikgu, saya cek. Ungkapkan
R dalam sebutan P dan Q. Mungkin huruf dia lain kot. Betul-betul. Lebih kurang lah soalan macam ni kan. Kalau biasa kadang-kadang dia tukar pun huruf-huruf P, Q, R tu kan dah dia tukar. Okay, tu cerita dia. Saya ingat. Okay Boleh lah. Kan? Kita redor. Okay. Sebenarnya soalan macam ni selalu saya tekankan. Kamu kena tahu sebab soalan ni antara soalan kebat. Kamu pecah kepada dua bahagian. Sebelah kiri kita pecah dia orang ni menjadi 3 kuasa P sama dengan K. Ambil satu benda. 5 kuasa Q pun sama dengan K. Sebab semua benda yang sama. Kita boleh tambah sebenarnya sama dengan K kat sini. Okay. Jadi 15R pun sama dengan K. Kan? Ini question dia. Sebelah kanan kita akan buat dia punya perkaitan. Perkaitan maksudnya 3, 5, 15. Perkaitan dia adalah 3 darab 5 sama dengan 15. Perkaitan dia. Dah siap perkaitan baru kita buat dia, kita panggil dia apa? Pergantian dia. Okay, dan pergantian dia kat sini kalau kamu tengok saya akan buat P ni saya akan potong. Saya pindah sebelah dia akan jadi 1 per P. Q ni pun saya potong pindah sebelah jadi 1 per Q. R ni pun saya potong pindah sebelah jadi 1 per R. Kita panggil kuasa pindah menjadi punca. Okay. Lepas kita dah pindah, kita dah boleh substitute kat sini. Jadi tempat 3 ni kita dah boleh gantikan dengan K 1 per P. Tempat 5 gantikan dengan K 1 per Q. Tempat 15 kita gantikan dengan K 1 per R. Nampak? Jadi asas dah sama. Kita dah boleh guna hukum indeks. Yang mana K darab tukar jadi tambah 1 per P campur 1 per Q sama dengan K 1 per R. Okay. Kat sini. Seterusnya K dengan K ni boleh potong. Yang tinggal 1 per P campur 1 per Q sama dengan 1 per R. Nampak? Ini kena selesaikan pecahan pula. Samakan pembawah. Darab silang. Kita akan jadi Q campur dengan P per dengan PQ sama dengan 1 per R. Kemudian saya akan silang dua-dua ni. R naik atas. Kita akan dapat R sama dengan ni PQ per dengan ni ke bawah. Q campur P sama juga cantik dia P campur Q. Siap. Macam tu Syafiqah. Semua soalan lebih kurang yang dia bagi 3 macam ni cara dia. Dia 2 bahagian. Okey. Nampak. Boleh? Okey. Kita sambung soalan kita nombor 5 lagi sekali kita jumpa. Dah sepadam ni? Okey. Okey, soalan nombor 5 seterusnya. Kat sini saya boleh buat pakai ni je. Sebab dia insyaAllah lebih kurang mudah sikit lah. Yang A, tengok A. Soalan A dia kata tunjukkan bahawa X sama dengan 1 ialah penyelesaian. X sama dengan 1 ialah penyelesaian bagi 2, 3X tolak dengan 4X titik, ada titik besar, 2 kuasa X campur dengan 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 0. Markah dia 2 je. Maksudnya kalau tak reti buat soalan ni, tak pernah buat memang jam. Nampak? Kan? Okay. Salah satu cara dia adalah yang paling senang sebab pun markah dia 2 penyelesaian. Maksudnya kamu hanya perlu ganti je X tu. Ganti je X tu. Itu sebenarnya soalan ni nampak macam pelik tapi sebenarnya dia kata tunjukkan bahawa X ialah satu penyelesaian. Maksudnya kita boleh buat dengan cara gantikan saja X. Kalau dapat 0 betul lah cerita dia. Okay. Cuma dia tengok sini ada pelajar titik tu apa? Dia tak faham titik tu apa. Titik tu adalah darab. Titik adalah sama dengan darab. Lepas tu kan. Contoh saya ambil kat sini. Kita gantikan jadi 2 kuasa 3
tolak 4. Sini 2. Okay. Dari sini kita akan dapat campur 2 tolak 2. Memang kita terus akan dapat 8 tolak 8 campur 2 tolak 2 sama dengan 0. Ni je. Lepas tu markah dia 2. Okay. Lepas tu kadang-kadang Amai tinggal ni. Macam mana nak buat ni? Dia bagi jawapan. Tunjukkan. Tunjukkan maksudnya gantikan. Okay. B pula. B diberi bahawa log 3 X sama dengan P. Dan log 9Y sama dengan Q. Cari nilai bagi P dan Q jika X, Y kuasa 2 sama dengan 81. Dia ada 2. Dan X kuasa 2, Y sama dengan 1/3. Okey, kenapa dia ada 2 kat sini? 6 markah. Yang pertama, bila soalan tu nak cari 2 unknown, dia kena ada sekurang-kurangnya kita panggil 2 persamaan. Sebab tu kita dapat 2 kat sini. Okey. 2 unknown, 2 persamaan. Dan Cak Muat saya kena tambah kertas. Jadi first kali yang ini dulu. Kan? X dengan apa Y ni. Apa kita buat? Kita boleh letak dia sebagai log. Ini log kan. Kita boleh ganti jadi log. Log berapa? Log 3. Sebab apa? Yang ini 3, yang ini 9. 9 juga datang pada 3. Jadi kita boleh kecilkan 9 nanti boleh jadi 3. Tak ada masalah. Okey? Boleh? Tapi kalau kita nak tukar 3 jadi 9 pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kita terpulang kita macam mana? Macam mana cara kita nak buat? Kita ikut suka. Ikut suka saya panggil. Okey? Contoh, saya pakai log 3. Kalau pakai log 3, saya akan letak kat sini. Log 3 X, Y kuasa 2 sama dengan log 3, 81. Nampak? Masuk ke log 3? Log 3 masuk. Pecahkan ni. Dia akan jadi log 3X hukum log. Darab tukar jadi tambah. Kan? Log 3 Y kuasa 2 sama dengan log 3, 81. Okey. Yang ini kat sini kita akan tengok dia ada satu masalah kat sini. Iaitu log 3Y kuasa 2. Yang ini kita ada log 9. Ni tak ada masalah, dah boleh ganti. Ni tak boleh. Jadi kita tengok apa masalah kita dekat 9 ni. Iaitu log 9Y sama dengan Q ni kita boleh tukar 9 ni menjadi 3. Kan? Iaitu kita tukar jadi log 3 per log 3. Kita panggil konsep pertukaran asas. Y akan letak kat atas. 9 akan letak kat bawah. Sama dengan Q. Jadi kamu akan tengok apa jadi dengan 39 ni. Kita ambil kalkulator. Nombor dengan nombor kita boleh tekan kalkulator. Nombor dengan nombor itu kita boleh tekan log atas bahagi dengan log bawah. Kalau kalkulator hitam tak payah pakai bracket, jawapan kita akan dapat 2 kat situ. Di sini dia akan jadi log 3Y per 2 sama dengan Q. Kita nak log 3Y saja, 2 pergi sebelah. Jadi log 3Y sama dengan 2Q. Macam tu je. Okey. Sama kat sini dah boleh gantilah. Kita akan dapat kat sini log 3X adalah P. Tambah, sebelum kamu ganti log 3Y, 2 tak boleh ada sini. Nanti salah ganti. 2 kamu kena potong 2 pergi depan dulu. Dia akan jadi 2, log 3Y kita adalah 2Q. Kalau kamu tak bawa ke depan, kamu buat kuasa 2 salah. Kan? Log kita boleh ganti bila dia saja. Kan? Kuasa tak boleh. Sama dengan, yang ini nombor dengan nombor, lagi sekali tekan kalkulator. Nombor dengan nombor maksudnya log 81 bahagi log 3. Saya tukar dekat sini je. Jawapan kita akan dapat 4. Jadi P campur 4Q sama dengan 4. Ni baru seorang. Nampak? Tapi bila seorang ni selesai, yang kedua senang sebab maklumat dah banyak. Yang kedua tu,
dia bagi persamaan yang kedua adalah X kuasa 2 per dengan Y sama dengan 1/3. Nampak? Yang ini, bila kita letak log 3, bila kita letak log 3, ini dah jadi log 3X kuasa 2 hukum log. Bahagi tukar jadi tolak log 3Y sama dengan log 3, 1/3 saya tukar jadi 3 kuasa negatif 1. Cikgu pelan sikit cikgu. Ya? Pelan sikit boleh tak cikgu? Pelan-pelan. Oh, saya laju. Okey, kejap boleh. Sempat, okey. Sampai kat sini, kamu akan tengok log 3X macam tadi. Kita tak boleh ganti log 3X. Walaupun log 3X kita sama dengan P ni tak boleh ganti sebab apa? Ada 2 kat atas. Kamu kena potong 2 ni dulu, bawa pergi depan. Okey? Jadi kita dah boleh ganti dah. Siapa log 3X? Log 3X kita adalah P. Jadi kat sini 2P. Tolak log 3Y kat sini 2Q. Log 3 dengan log 3 ni kita boleh potong negatif 1 pergi depan. Log 3 dengan log 3 mati. Itu formula kita. Log A sama dengan 1. Dia tak mati sebenarnya 1. Sebab tu kita boleh potong lah. Yang tinggal apa? Negatif 1. Jadi kita ada persamaan ni dengan persamaan ni. 2 persamaan. Macam biasa, kena buat persamaan serentak. Jadi saya akan susun kat sini, tengok. Persamaan serentak. Tapi masalah apa? Tak sama. Ni 2P, ni P je. Ni 2Q, 2Q. Oh, dah ada 2Q. Kalau ada 2Q dah cantik, kita dah boleh hapuskan. Satu positif, satu negatif, hapuskan, kita tambah. Kita dapat 2P campur P. 3P, ni mati. Negatif 1 campur 4 akan dapat 3. Jadi P sama dengan 1. Cikgu mana dapat P tambah 2Q tu? P tambah 2Q ni, yelah 4 kan? Oh. Aduh, patut saya tengok macam senang. Kan? Aduh. Tukar. Sini 4 4. Kalau 4 maksudnya tak boleh buat lagi. Kita kena darab. Jadi yang bawah ni saya akan darabkan semua dengan 2 lah. Darab 2. Jadi kita akan dapat kat situ 2P tolak 2Q sama dengan negatif 1. Yang sebelah sini akan jadi 2P campur dengan 8Q sama dengan 8. Okey. Jadi kat sini kita yang sama, P pula sama. Jadi saya kena pakai tolak lah. Bila saya tolak, saya akan dapat P tolak P habis. Tolak 2Q, tolak 8, tolak 2, tolak 8, tolak 10. Tolak 1, tolak 8. Tolak 1, tolak 8 jadi tolak Negatif 9. Negatif 9. Jadi jawapan kita Q sama dengan 9/10. Okey, dah dapat Q, baru kita masuk kat P. P yang ni lah, paling senang sekali dah ada ni. P. Jadi saya akan masukkan P campur dengan 4. Q kita 9/10 sama dengan 4. Jadi kita selesaikan dia. Yang ini P sama dengan 4 tolak dengan 36/10. 3.6 lah. Jadi jawapan kita akan dapat 0.4. Yang ini senang. 9/10 adalah 0.9. Okey. Dia masalah awal-awal je. Mula-mula kat sini nak tukar asas semua. Semua berlaku kat sini. Kan? Yang bawah ni, yang tambahan ni adalah melibatkan persamaan serentak. Cuba tengok. Boleh? Ada tambah tadi. Tinggal lah ni.
Cikgu, Q tu Ya. kalau biarkan dia 9. 10 boleh? Boleh. Tak ada masalah. Sebab nilai sama. Nilai sama. Kan nilai sama saya nak biar 9/10 boleh, 0.9 boleh. Okey, okey. Okey. Kalau yang ini pun contoh 0.4 kan. Kamu nak buat dalam bentuk 2/5. 2/5. Bila pecahan dapat 2/5 boleh. Asalkan nilai dia tak berubah. Nilai dia tak berubah. Okey. Kita masuk soalan ni pula kan. Soalan nombor 1. Tiba-tiba nombor 1 kan. Tiba-tiba nombor 1. Sekejap saya ambil kertas. Okey. Rajah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik dengan titik minimum. Okay, titik minimum kan. Dan lintasan Y adalah 10. Semua dalam gambar ada bagi tahu. Okey. Jadi kat sini cari fungsi kuadratik dalam bentuk macam ni. Okey, ni senang tau. Kalau dia bagi macam ni maksudnya senang. Kenapa? Dia bagi jelas. Dia bagi jelas, dia bagi kat situ fx sama dengan A X tolak B kuasa 2 campur C. Okey. Kadang-kadang dia tak bagi macam ni. Dia kata apa? Cari fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Kamu kena faham. Bentuk vertex yang ni ya. Kalau macam ni kita nampak, oh yang ni kena buat. Ya, kalau bentuk vertex kamu ingat. Bentuk vertex ni lah formula dia. Cuma bezalah formula asal vertex adalah fx sama dengan A X campur P kuasa 2 campur Q. Ini asal lah formula. Ini dia ubah sesuai. Okay, tak ada masalah. Cuma kita kena faham apa maksud dia. Yang pertama, yang dalam ni dengan luar ni akan dapat dulu. Nampak? Yang dalam ni kita akan dapat daripada paksi simetri. Ataupun dia punya koordinat X dia dekat titik minimum tu. Yang ini C pula adalah nilai minimum. Ataupun dikenali sebagai Y. Dua-dua ni combine jadi X, Y. Macam tu. Sebab tu kat sini kita tengok dia bagi 25. Bila dia bagi 25, maksudnya 2 ni X. Jadi kita boleh keluarkan X ni. X tolak B sama dengan kosong. Nampak? Ni keluar daripada kurungan macam tu. Jadi X kita adalah 2 kat situ. Jadi kita masuk 2 tolak B sama dengan kosong. Jadi B sama dengan 2. Dapat B. Okay. C direct. C direct ambil. Terus. Jadi C adalah 5. Sebab dia direct. Dia tak ada dalam kurungan. Dalam kurungan je keluar akan jadi macam ni. Okay. Macam mana dapat A? A kita dapat dengan satu maklumat tambahan yang belum digunakan iaitu pintasan. Biasa A akan dapat pada pintasan. Jadi saya akan tulis dulu apa yang saya ada. Kat situ dekat pintasan ni koordinat saya adalah 0, 10. Maksudnya Y saya 10. A tak tahu. X saya berapa? Tadi 0. B 2. C 5. Kita akan dapat A. Yang tinggal A je. Okay. Jadi 10 tolak 5 tinggal 5. A negatif 2 kuasa 2, 4. Jadi A adalah 5/4. Okay. Soalan dia. Cari fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Jangan tinggal macam ni. Jawapan kena tulis. Jadi fx sama dengan A kita 5/4 X tolak 2 kuasa 2 campur 5. Ini jawapan dia. Okey. Boleh faham setakat ni? Cuba tengok.
Okey? Boleh ke? Macam mana? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. B saya masuk B. B, soalan B dia kata cari fungsi kuadratik G bagi lengkung yang diperoleh pada lengkung fungsi fx dipantulkan pada paksi y. Okey. Bila dia pantul pada paksi y, dia macam ni pantul dia. Ni dia akan pantul macam tu. Ini maksud pantulkan pada paksi y. Jadi saya akan tulis yang asal tadi. Fx sama dengan 5/4 X tolak 2 kuasa 2 campur 5. Okey. Setelah dipantul, nama dia G. Nampak? Yang salah tulis pula? G. Jadi Gx adalah sama dengan, okey. Bentuk graf tidak berubah. Bentuk tidak berubah. Jadi, dia A dia tidak berubah. A cerita pasal bentuk. A tidak berubah. Nampak? Paksi simetri berubah. Paksi simetri berubah. Apa yang berubah? Simbol dia. Kalau yang ini negatif, yang ini akan jadi positif. Itu je. Okey? Nilai minimum tidak berubah. Jawapan kita tidak berubah. Siap. Lepas tu markah dia, 2 markah je. Yang berubah hanyalah apa? Paksi simetri. Apabila dipantulkan pada paksi Y. Kalau dipantul pada paksi X, contoh kalau soalan tanyalah. Kalau soalan tanya dia pantul pada paksi X, dia jadi kat sini. Sini jadi. Nampak? Ni pantul sini. Kan? Apa yang berubah? Tengok. Koordinat ni 2 sama. 5 akan tukar jadi negatif 5. Nampak? Bentuk berubah. Jadi A dia akan bersifat negatif. Jadi beza dia kat mana? Ni akan jadi negatif. Ni tak berubah. Negatif 2 tetap negatif 2 tak berubah. Yang ini akan jadi negatif 5. Itu kalau dia pantul sini. Ini soalan-soalan pasal pantulan ni ada. Kan? Ini kalau boleh kalau dia tanya kamu kena boleh jawab lah. Jangan rugi kan. Okey. Tengok soalan. Yang tukarnya dia punya simbol je lah kan? Simbol je. Semua tukar simbol je. Pantulan-pantulan ni hanya melibatkan simbol sahaja. Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 2, A kat situ. Diberi fungsi F, biasanya kalau fungsi dia tulis dalam bentuk pemetaan ni, saya tukarkan dulu ke dalam bentuk kurungan biasa kita. Sama dengan modulus 7 tolak 4x dan cari objek dengan imej 11. Siapa imej? Imej adalah fx. Imej adalah fx. Objek adalah x. Jadi dia suruh cari nilai x. Macam tu. Jadi kita kena gantikan siapa? Kita kena gantikan fx dengan 11. Bila kita ganti, jangan ganti belah kiri. Susah cerita dia, kita ganti belah kanan. Dia jadi macam ni. Macam tu. Lepas tu kita turun cerita dia. Yang tinggal 7 tolak 4x sama dengan 11 dan dia ada 2 orang. 7 tolak 4x sama dengan negatif 11. Ini kamu kena ingat. Okay? Bila modulus, kita pecahkan dia, kita pindahkan ke sebelah, dia akan efek orang sebelah dia. Seorang akan dapat positif, seorang akan jadi negatif. Bila kita buka apa? Modulus. Sebab tu jawapan kita akan 2 jawapan. Yang pertama jawapan kita akan dapat negatif 4x sama dengan 11 tolak 7, 4. X sama dengan negatif 1. Seorang lagi kita akan dapat negatif 4x sama dengan negatif 18. Jadi X sama dengan 9/2. Dia markah dia 3. Itu seronok tu. Sebab apa? Knowledge. Modulus
buka akan jadi dua bahagian. Dia macam kita buka apa? Punca kuasa. Kan? Bila kita jadikan punca kuasa 2 pindah ke sebelah, punca kuasa tu akan jadi positif negatif. Sama. Okay? B pula kat sini, dia bagi GX sama dengan 4X campur 3 dan G songsang. Bagi G songsang kan. G songsang kat situ, G negatif 1, 15. Sama dengan K. Okay? Yang ini, dia bagi dalam bentuk songsang. Sini dia tak bagi songsang. Jadi biasanya kita guna teknik samakan dulu. Kan? Kita bagi samakan. Samakan maksudnya kita akan cari G songsang dulu. Songsang kalau linear senang je, boleh congak je. G negatif 1X. Kalau sini X, sini akan mulakan dengan X. Lepas tu dia songsang atas ni. Songsang maksudnya tambah, tukar jadi tolak, darab, tukar jadi bahagi. Itu je songsang. Lepas tu kamu boleh masukkan dah. Apa jadi kalau G songsang 15? G songsang 15 adalah sama dengan 15 tolak dengan 3 per dengan 4. Dapat jawapan 12 bahagi 4, 3. K sama dengan 3. Ini senang fungsi. Boleh? Macam mana? Syafika, Sabrina, Balkis. 3 orang. Okey, jelas ke? Okey. Okey. Kita pergi terus Nombor 3. Diberi bahawa, ni soalan in-depth boleh diberi 2 kuasa Y sama dengan P. Dan 3 kuasa Y sama dengan Q. Okey, soalan pertama A. Ungkapkan setiap rekod dalam sebutan P dan Q. Dia suruh ungkapkan. Jadi 81 2Y tolak 6 kuasa 2Y. Okay, yang ini kita tengok. Yang ini dia 2Y. Okay, ni 3Y. Okay, yang ini kita ada 81. Jadi apa kita buat? 81 kena tukar kepada asas tertentu dia. Kan? Contoh 81 boleh tukar terus kepada asas 3. Iaitu 3 kuasa 4 2Y macam tu. Tolak dengan 6 tak boleh. 6 kita kena pecah kepada 2 darab 3. 2Y. Ini saya akan jadikan kat sini. Sini dah dapat. Dia jadi 3 kuasa 8Y. 3 kuasa 8Y. Tolak dengan 2 kuasa 2Y. Kemudian darab dengan 3 kuasa 2Y. Okey, sekarang kita kena gantikan. Macam mana nak gantikan? Yang kita ada 2Y. Sini ada 2 kuasa 2Y. Okey, kamu kena ingat, formula yang ni dia adalah formula untuk hukum indeks pasal kuasa. A, B kuasa C. Macam ni. Dia sama juga dengan A, C kuasa B. Sama. Kan? Kalau kita letak kurungan. A kuasa B kuasa C. Macam tu. Dia sama juga dengan A, C kuasa B. 2 ekor ni, dia boleh sukati sebab dia darab. Jadi kat sini, kalau kamu nampak, kita nak apa? 3Y, kita boleh tukar jadi 3Y 8. Tolak dengan ni 2Y2. Darab dengan ni 3Y2. Macam tu. Okey? Tapi kena hati-hati sebab dia tolak kat tengah-tengah. Kita gantikan, kita akan dapat kat sini adalah siapa? Q. Q kuasa 8. Tolak dengan sini P kuasa 2. Darab dengan Q
kuasa 2. Nampak? Okey? Cuba dia suruh ungkapkan ni jawapan kita. Kita tak boleh simplify dah ni. Kan? Sebab kalau nak simplify tak boleh. Kita kena factorize. Factorize tak payahlah. Biar macam ni je. Boleh faham? Ni. Tengok. Dia kena faham formula ni je. Formula tukar-tukar ni. Okey. Saya teruskan. Masa kita sikit lagi. Yang ini 12Y darab dengan 16Y tambah 1. Yang ini pun sama. Kita kena pecah. 12. 12 kita boleh pecah jadi 4 darab 3. Kan? 4 darab 3. Okey. Ni 4 darab 3Y darab dengan 16Y tambah 1. Ni kamu kena pecahkan dia menjadi 16Y 16 kuasa 1. Pecah dua orang ni dulu. Okey. Lepas tu, yang ni tak ada masalah dah okey dah. Sebab 4 dengan 3. Yang ni 4 adalah 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. 16 adalah 2 kuasa 2 kuasa apa? Kuasa 4. 2 kuasa 4. Ni 16. Dia tak ada kaitan sebab dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa, kita letak dia je lah biasa. Macam tu. Macam ada kaitan sebab yang kita nak gantikan yang orang ada kuasa XY je. Yang ni boleh masuk, dia akan jadi 2 kuasa Y kuasa 2. Saya dah keluarkan siap lah. Okay, darab dengan yang ini 3 kuasa Y. Darab dengan yang ini akan jadi apa? 2 kuasa Y kuasa 4. 16. Tengok cara kita ambil sebab kita nak gantikan sebenarnya. Sini akan jadi P kuasa 2. Sini akan jadi Q. Sini akan jadi P kuasa 4. Sini 16. Di jawapan kita sebab darab dua-dua ni kita boleh gabung lagi. Dia akan jadi 16 P 6 Q. Cuba tengok. Perhatikan. Boleh? Okey. Kita habiskan Satu lagi soalan ni. Tengok. Soalan terakhir hari ni. Sikit lagi. Fungsi. Fungsi senang lah. Fungsi kat sini dia bagi KX sama dengan 2X tolak 6. Okey. Kemudian nombor 1. Soalan suruh cari songsang. Linear. Songsang senang. K negatif 1X sama dengan letak X tambah 6 per dengan 2. Okey. Yang bawah ni. Bawah ni yang complicated sikit, nampak macam complicated lah. Dia nak apa? K kuasa 2 3 per 2 per 3M. Ini kita panggil dia fungsi gubahan. Jadi kita kena dapat dulu K kuasa 2 dulu. Nampak? Ini nombor 2, kena dapat K kuasa 2. K kuasa 2 sama dengan KK. KK maksudnya K masuk dalam K.
K masuk dalam K. Itu K juga. K siapa? 2x tolak 6. Jadi kita akan buka K ni, masukkan dia juga. Dia akan jadi 2x tolak 6 tolak 6. Tu kena faham tu K kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4x tolak 12 tolak 6 dapat 4x tolak 18. Ini adalah apa? K kuasa 2x. Dia nak sambung ke bawah ni. K kuasa 2, 2/3M. Sama dengan 4. Jadi saya akan masukkan yang ini 4. Gantikan tempat X tu dengan 2/3M. Tolak 18 sama dengan 4. Disuruh cari nilai M pindah 4 2/3M sama dengan 22. Okey. Yang ini kalau kamu tengok bila kita dah akan jadi 8. 8 jadi naik atas dulu lah. Saya naik 8 sama dengan 66M. Okey, jadi kita akan dapat M sama dengan 8/66. Kecilkan akan jadi 4/33. Cuba kamu tengok, kadang-kadang saya kira salah ni. Cuba tengok. Saya rasa macam dah okey dah. 12. Okay. Boleh Okey. Masuk B. Lakarkan graf bagi fungsi gx sama dengan modulus 2x tambah 1. Bagi domain. Kalau dia bagi domain ni yang susah sikit ni. Markah dia 4 lagi. Okey. Seterusnya nyatakan julat bagi gx. Kan? Jadi kita nak buat benda ni sebenarnya. Bila nak buat graf modulus ni. Langkah pertama kita kena dapatkan dulu dia punya pintasan. Dua-dua. Pintasan X, pintasan Y. Biasanya. Pintasan X, pintasan Y. Ini maksudnya pintasan X berlaku apabila Y kosong. Jadi saya akan buat pertama kat sini. Saya akan buat table dia. Tak banyak table dia, sikit je. Ni saya buat macam. Biasanya 4. Pertama kita akan buat X, sini Y. Y maksudnya GX lah. Okay. Yang pertama saya akan buat apa jadi bila X kosong. Kemudian apa jadi bila Y kosong. Kemudian ambil dia punya domain pula. -3 dengan 4. Itu biasanya. Okay. Bila X kosong saya akan tutup X. X kosong tutup. Jadi kita akan dapat 1. Senang. Boleh congak je. Okay. Bila Y kosong. Y kosong kita boleh congak juga. -1/2. -1/2. Nampak? Okay. -3. Boleh congak tak? -3. -3 masuk -3. Jadi -6 campur 1, -5. Modulus dia jadi 5. Okay. Kemudian 4 pula. Masuk 4. 2 kali 4, 8. 8 campur 1, 9. Sekarang baru kita akan plotkan. Plot. Kita tengok kan. Yang pertama. -3, 5 dulu. -3, 5. Saya ambil -3, 5. Saya tanda lebih kurang pakai pensel sebab takut kena padam. Tak idea gaya lurus kan. -3 sini. 5 lebih kurang sini.
Graf dia. Graf dia mesti gaya lurus. Okey, lepas tu apa? Pintasan Y. Pintasan Y dia ni 0, 1. Kan? Lepas tu sambung dulu. Bila kita sambung, dia akan dapat pintasan X. Nampak? Sambung tu akan dapat pintasan X. Berapa pintasan X kita? Negatif 1/2. Lepas tu baru kita naik balik sampai 49. Sampai 49. Jadi kita kena naikkan, biasanya kita pantul. Dia naik tu biasanya pantul. Bagi sama besar lah pantul dia, lebih kurang. Pantul. 5 saya buat sini kan. Dia nak 9. Tinggi sikit lah. Jadi kat situ kita putu. Kena sini. Turun sini. Siap. Kan? Saya akan pekatkan balik Okey, mula-mula yang ini. Titik yang pertama negatif 3, 5. Okey, dia akan pergi ke mana? Titik pertama ni akan pergi kepada pintasan Y, iaitu 0,1. Sini. Tembus sampai jumpa pintasan X. Pantul sampai jumpa titik ujung. Sembilan. Sini adalah 4. Cara pantul dia. Di sini GX. X. Siap. Ini graf dia. Okey. Seterusnya cari julat bagi GX. Dia kena bagi julat GX. Julat GX kena ambil paling tinggi, paling rendah. Paling rendah, kosong. Nampak? Paling rendah, kosong. Paling tinggi, 9. Siap. Okey? Boleh? Okey. Jadi insya-Allah lah saya harap antara topik-topik yang kamu boleh jawab nanti lah exam. Itu Syafiqah, macam mana exam? Susah ke? Cikgu bagi soalan senang. Cikgu bagi soalan senang, alhamdulillah. Dia pun tak nak bagi kamu down. Betul tak? Kan? Tengah susah-susah ni tiba-tiba belajar pun online, tiba-tiba soalan susah tak boleh buat. Aduh, habis satu sekolah drop. Amen. Okey, alhamdulillah. Tapi itulah kawan saya pun cakap susah. Saya diam je lah. Mungkin dia tak ni kot. Dia tak tuition ke? Dia tuition tapi lambat faham lagi kot. Okey, tak apa. Ajak dia lah join sekali dengan kita. Okey. Jadi kita jumpa insya-Allah. Ni geng Setapak Indah dah exam belum? Belum. Belum? Korang Bila? tak cakap apa-apa pun. Tak cakap apa-apa. Alhamdulillah. Sonok tak ada exam. Tak apa. Tak ada masalah. Exam tak exam kita tetap ready tau. Kan? Bila exam, cikgu beritahu, kamu beritahu saya. Kita tak apa. Syafiqah dia faham. Kita boleh buat revision lagi. Walaupun kita dah sambung belajar, tiba-tiba kamu cakap cikgu dah exam ke depan, kita revision balik. Boleh Syafiqah kan? Boleh je cikgu. Dia orang ni sebab dia orang tak exam lagi. Okey? Jadi tapi bagi tahu saya tahu, bagi tahu saya mesej WhatsApp saya kalau cikgu bagi tahu kamu tarikh dah ada tarikh, bagi tahu. Jadi topik apa, tanya je topik apa, jangan tanya soalan nanti dia marah. Tanya topik apa. Sudah. Okey? Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Baik. Terima kasih cikgu.